ada certain ataupun ada satu negara yang sampai ke hari ini masih lagi tak mendapat pengiktirafan atau kedaulatan antarabangsa daripada PBB. Alright. Dan negara yang saya maksudkan ialah negara Hai, Assalamualaikum. Anda bersama dengan saya lagi, Sir Histrozi. Let Histrozi teach you history. Jadi untuk video kali ini, kita berada pada bab yang pertama, tingkatan 5, kedaulatan negara. Dan fokus untuk video kali ini, kita nak belajar tentang apakah jenis-jenis kedaulatan. Alright. Jadi jenis-jenis kedaulatan ini berada pada subtopik 2.1, iaitu konsep kedaulatan. Dalam video bahagian yang sebelum ini, kita dah belajar tentang pandangan tokoh dan juga takrif kedaulatan. Siapa yang belum tengok lagi video berkaitan dengan pandangan tokoh dan takrif kedaulatan, boleh check out video saya sebelum ini di channel YouTube saya, Histrozi, untuk lebih kefahaman tentang maksud kedaulatan. Jadi ini adalah bahagian yang terakhir dalam subtopik 2.1, iaitu kita nak tengok apakah jenis-jenis kedaulatan yang ada dekat dunia ini. Alright. Jadi ada 4 jenis kedaulatan yang perlu kamu tahu. Yang pertama, kita ada kedaulatan tradisional. Kedaulatan tradisional ini memfokuskan kepada pemerintahan atau kuasa yang ada pada pemerintahan pada zaman tamadun-tamadun dahulu, yang memfokuskan kepada konsep raja berkuasa mutlak, iaitu raja yang mempunyai kuasa penuh terhadap negara atau pemerintahan negaranya. Okey? Dan konsep kedaulatan atau kekuasaan ini merujuk kepada kekuasaan dan kewibawaan seorang raja itu dalam memerintah atau dalam memerintah rakyatnya atau negaranya, dan kedudukan raja ini ditentukan oleh apa? Ditentukan oleh kesetiaan rakyatnya. Maksudnya, macam mana kita nak tahu raja itu kuat? Macam mana kita nak tahu raja itu berkuasa adalah semakin ramai rakyat yang memberikan kesetiaan kepada raja tersebut, semakin kuat raja tersebut. Nampak tak kat sini? Jadi itu konsep kedudukan raja berkuasa mutlak dan juga rakyat. Lagi banyak rakyat yang memberikan kesetiaan dan juga memberikan loyalty kepada raja tersebut, makin kuatlah pengaruh dan kedudukan seseorang raja itu. Itu adalah konsep kekuasaan tradisional ataupun kedaulatan tradisional. Konsep atau jenis kedaulatan yang kedua adalah kedaulatan moden. Kedaulatan moden berbeza dengan kedaulatan tradisional. Kedaulatan tradisional fokus kepada kuasa raja, yang raja itu berkuasa penuh dan rakyat perlu mengikut setiap apa yang diberikan, yang diarahkan oleh raja tersebut. Tapi konsep kedaulatan moden pula merujuk kepada peristiwa yang pernah berlaku di dunia pada waktu itu, yang telah menjatuhkan konsep raja berkuasa mutlak. Yang mana kamu dah belajar pada bab yang kedua tingkatan 4 tentang revolusi keagungan dan revolusi Perancis. Bagaimanakah rakyat di England dan juga rakyat di Perancis telah menjatuhkan sistem raja berkuasa mutlak disebabkan raja mereka telah menindas rakyatnya. Jadi itu telah orang kata mewujudkan satu lagi konsep kedaulatan yang tidak lagi menggunakan konsep tradisional, tapi lebih kepada konsep kedaulatan moden yang lebih mementingkan hak rakyat dan juga konsep raja berperlembagaan. Apa konsep raja perlembagaan? Raja yang mengikut undang-undang. Kalau raja berkuasa mutlak adalah raja itu berkuasa penuh. Raja itu boleh buat apa saja dekat negara dia. Tapi konsep raja berperlembagaan adalah raja itu masih lagi pemerintah yang tertinggi, tetapi raja itu kena ikut perlembagaan ataupun raja itu kena ikut undang-undang yang telah ditetapkan. Dan konsep kedaulatan moden ini jugalah merujuk kepada orang kata semangat nasionalisme. Rakyat-rakyat yang mempunyai persamaan rumpun bangsa yang sama. Senang kata dia lebih kepada nak merujuk kepada kekuasaan rakyat untuk menentukan bagaimana bentuk pemerintahan yang mereka nak. Bagaimanakah ianya merujuk kepada rakyat yang nak keluar daripada konsep pemerintahan raja berkuasa mutlak yang mereka tidak inginkan di negara mereka. Itu konsep kedaulatan moden. Senang kata ini lebih kepada raja, ini lebih kepada rakyat.
Yang ketiga, kita ada konsep kedaulatan undang-undang. Kekuasaan yang diberikan kepada undang-undang. Yang mana undang-undang adalah salah satu elemen yang sangat penting dalam sesebuah negara ataupun pemerintahan. Okey? Yang mana dalam sesebuah negara, tak kiralah kerajaan ataupun rakyat, kedua-dua golongan ini terikat dengan undang-undang. Apa maksud terikat dengan undang-undang? Maksudnya dekat sini adalah raja atau rakyat atau sesiapa sahaja pemerintah di dalam negara tersebut, dia kena follow undang-undang yang telah ditetapkan, tiada tiada exception. Senang kata macam tu. Alright, dan undang-undang ini ditubuhkan atau diwujudkan bertujuan untuk menjamin keadilan supaya negara menjadi lebih aman dan juga makmur. Disebabkan itulah kenapa konsep kedaulatan undang-undang ini kita letak dalam prinsip rukun negara kita yang keberapa? Prinsip rukun negara kita yang keempat, iaitu kedaulatan undang-undang. Nak menunjukkan bahawa kita sangat mementingkan dan sangat mengagungkan konsep kedaulatan undang-undang, yang mana kita sangat mementingkan undang-undang dalam negara kita demi menjamin keadilan. Itu adalah kekuasaan atau kedaulatan undang-undang. Dan yang keempat, yang terakhir adalah kedaulatan antarabangsa. So, kedaulatan antarabangsa ni pula adalah apa? Kedaulatan antarabangsa merujuk kepada pengiktirafan yang telah ataupun yang diberikan oleh PBB. So, apa ini PBB? PBB, kalau kamu nak tahu, merupakan salah satu organisasi yang paling besar dekat dunia dan tanggungjawabnya adalah untuk menjaga keamanan dunia. Alright. Okay, dalam banyak-banyak organisasi kat dunia, PBB adalah organisasi yang paling besar dekat dunia, dan setiap negara di dunia ini, majoriti negara di dunia ini yang mencapai kedaulatan atau mencapai kemerdekaan mesti akan menjadi ahli dalam PBB. Semasa kalau sesebuah negara itu menjadi ahli ataupun ada keanggotaan dalam PBB, maksudnya negara itu mendapat pengiktirafan kedaulatan antarabangsa daripada PBB. So maksudnya once sesebuah negara itu telah menjadi ahli dalam PBB, maksudnya negara itu telah mendapat pengiktirafan sebagai negara yang bebas, merdeka dan juga berdaulat. Persoalannya dekat sini, adakah semua negara dekat dunia ini mendapat pengiktirafan daripada PBB atau mendapat kedaulatan antarabangsa? Jawapannya adalah tidak. Sebab ada certain ataupun ada satu negara yang sampai ke hari ini masih lagi tak mendapat pengiktirafan atau kedaulatan antarabangsa daripada PBB. Alright. Dan negara yang saya maksudkan ialah negara Palestin. Masih ingat lagi krisis? Saya rasa semua orang tahu krisis Palestin dan juga Israel, yang mana sampai ke hari ini ramai atau banyak negara-negara barat tidak inginkan Palestin ini mendapat pengiktirafan daripada PBB. Sebab itu saya kata tak semua negara-negara di dunia ini mendapat pengiktirafan daripada PBB. Tapi kita sebagai negara Malaysia, kita mendapat pengiktirafan. Dapat dekat situ. Dan itu adalah 4 jenis kedaulatan yang ada di dunia ini. Kita ada kedaulatan tradisional, kita ada kedaulatan moden, kita ada kedaulatan undang-undang, dan kita ada kedaulatan antarabangsa. Alright, jadi itu saja untuk konsep kedaulatan subtopik 1.1. Dalam video yang akan datang, kita akan belajar pula apakah ciri-ciri kedaulatan atau ciri-ciri negara berdaulat dan juga kepentingan negara berdaulat. Kalau korang nak video berkaitan dengan ciri-ciri negara berdaulat ataupun kepentingan kenapa kita kena ada sebuah kedaulatan dalam negara kita, korang boleh komen di ruangan komen. So kalau tak ada apa-apa, saya rasa sampai situ saja. Jangan lupa untuk follow social media saya yang lain seperti TikTok dan juga Instagram menggunakan username yang sama, Histrozi, Histrozi. Dan kalau tak ada apa-apa, sampai di situ saja video saya. Let Histrozi teach you history.